Amin. Sorry ya cikgu rakam tadi. Okey. Jadi sebelum mula cikgu nak tengok lah ni. Semua sihat tak? Sihat, cikgu. Sihat Alhamdulillah. Okey. Alright, bagus. Okay, good. So, semua tahu kan? Semua tahu kita dah boleh keluar rumah, kita dah boleh makan kat luar, tapi kena ingat tahu kita kalau boleh kita duduk kat rumah tahu. Duduk kat rumah melayankan perkara-perkara penting. Lagi-lagi kamu semua ni tak ada vaksin lagi, okay? Alright, jom kita mulakan. Semua mutekan mic, okay? Alright. Jadi hari ni cikgu nak cakap pasal apa? Ingat tak cikgu, siapa yang tengok video cikgu tu, cikgu terangkan pasal ni, pasal pengukuran luas. Hari ni cikgu nak pergi sekali imbas saja sebab kamu dah tengok video kan? Hari ni kita nak buat tugasan sama-sama. Okay. Minggu ini, hari ini dengan hari Khamis ni kita akan fokuskan pengukuran luas je. Minggu depan baru cikgu nak masuk isi padu. Isi padu air, isi padu macam-macam lah. Tapi hari ni kita nak belajar luas je. Apa yang kita nak belajar luas ni? Ingat tak cikgu kan selalu tekankan kepada kamu, kalau kita nak belajar satu-satu perkara, kita kena tahu dulu apa yang kita nak capai. Okey, apa yang kita nak tahu ialah kamu semua dapat nyatakan 3 unit yang kita gunakan. 3 unit yang kita gunakan nak ukur luas ni. Apa unit-unit yang kita nak gunakan? Hari ni kita akan belajar unit tersebut. Lepas tu, kamu semua dah boleh ukur luas permukaan sekata. Mesti kamu macam tak tahu juga kan apa tu permukaan sekata, permukaan tak sekata. Hari ni cikgu nak ajar juga. Dan yang terakhir, kamu boleh ukur luas bagi permukaan yang tak sekata pula. Macam mana tu? Jom kita tengok. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Perhatikan gambar kat bawah ni. Cuba kalau kamu tengok macam manalah saya nak ukur luas ni. Luas tu maksudnya ialah besarnya kawasan ni. Saya nak ukur luas yang ni, tapi kenapa dia punya permukaan ni tak sekata? Saya nak ukur luas buku ni, cantiknya permukaan dia sekata je. Sebab tu saya nak ukur padang ni. Macam mana kita nak ukur luas ni? Macam mana kita nak ukur luas ni? Apa unit yang kita nak gunakan kalau kita nak ukur luas ni? Itulah sebabnya kita belajar tajuk ni, pengukuran luas. Sebab, cuba fikir, kalau kita tak tahu nak ukur luas, macam mana kita nak bagi tahu dekat kawan-kawan kita, saya punya buku, luas dia besar macam ni. Mana boleh kamu tunjuk tangan kamu saja. Kamu kenalah beritahu satu unit, satu nombor. Saya ada buku, luas buku saya tu lebih kurang dalam 30 cm persegi. Barulah kawan kamu tahu, oh, besar juga buku dia. Macam tu. Itulah kegunaan luas ni. Kamu nak ukur supaya kamu boleh beritahu betapa besarnya kawasan tersebut. Okay. Sebelum kita mula, kita tengok dulu apa sebenarnya pengukuran ni. Pengukuran adalah sebuah proses memperoleh satu nilai yang boleh memberikan gambaran kuantiti seperti panjang dan luas. Ayat ni pening lah cikgu, saya tak faham lah. Senang je sebenarnya. Pengukuran ni ialah kita nak ukur supaya kita boleh bagi tahu betapa besarnya sesuatu barang tersebut, betapa panjangnya satu barang tersebut, betapa luasnya satu barang tersebut. Jadi hari ni kita nak tengok luas. Apa pula maksud luas? Luas adalah besarnya sesuatu permukaan kawasan. Maksudnya apa? Tengok kalau kita ada satu bahan, kita ada satu objek yang kita ada buku ke, kita ada tikar ke, luas dia tu berbeza. Kalau tikar mestilah luasnya lebih tinggi, maksudnya dia lagi besar. Ingat tau, besarnya sesuatu permukaan. Permukaan tu apa? Ni nampak ni. Permukaan adalah bahagian atas sahaja. Permukaan adalah bahagian atas sahaja. Permukaan negeri Sabah, bahagian atas negeri Sabah sahaja. Itulah permukaan. Jadi kalau kita nak tahu besar sesebuah permukaan, kita gunakan luas. Ingat tau, kalau kita nak tahu besar permukaan sesebuah objek ataupun kawasan, kita gunakan luas. Sekarang kita nak pergi kepada sasaran ataupun target kita yang pertama, unit luas. Luas diukur menggunakan pengukur dan dinyatakan unit yang sesuai.
Maksudnya kalau benda-benda yang kecil, buku ke, pensel ke, ataupun kotak ke, kita mestilah guna unit yang sesuai. Tak bolehlah kita guna unit yang besar. Contohnya kalau kita ada buku, kita guna unit yang paling kecil. Apa unit yang paling kecil? Ialah sentimeter persegi. Cuba semua cakap sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Pandai. Terima kasih. Kalau untuk bahan-bahan yang kecil, kita guna sentimeter persegi. Kalau bahan tu, objek tu, dia besar sikit. Contohnya kita ada tikar, kita ada padang bola, kita ada kawasan rumah. Kita menggunakan meter persegi. Cuba semua cakap meter persegi. Meter persegi. Pandai, meter persegi. Okey, pandai semua. Kita menggunakan meter persegi di mana... Okey, jom sambung. Kita gunakan... kenapa ni? Sekejap ya. Okey, kita menggunakan meter persegi. Tapi kalau kawasan tu besar sangat. Contohnya, kita nak ukur luas bagi sesebuah negara. Berapakah luas Malaysia? Berapakah luas Sabah? Berapakah luas Amerika? Kita akan menggunakan kilometer persegi. Ingat tu, kita kena menggunakan kilometer persegi. Tapi, satu lagi perkara yang kita ingat adalah simbol dia. Sebab selalunya kita tak akan eja panjang-panjang macam ni. Kita akan turut Hello, minta maaf cikgu punya internet terpadam. Okey, semua dengar tak? Dengar. Okey, minta maaf Alright, jom. Okey, tutup mic, kita sambung. Kalau kita nak ukur sesuatu benda yang besar sangat macam negara Malaysia, negara Singapura, negara Amerika, contohlah kan. Ataupun kita nak mengukur benda yang besar juga, tasik ke, kita nak ukur sebuah negeri ke kan, kita menggunakan kilometer persegi. Okey, tapi kita kena ingat tau, kalau kita tengah tulis, kita tak tulis panjang-panjang macam ni. Selalunya kita hanya akan tulis simbol dia sahaja. Jadi kita kena tahu juga simbol dia. Kalau sentimeter persegi, simbol dia ialah cm, dua kecil dekat atas. Kalau meter persegi, simbol dia ialah m, dua kecil dekat atas. Kalau kilometer persegi ialah km, dua kecil dekat atas. Sekarang ni kamu semua sudah tahu bagaimana nak menggunakan unit-unit dalam luas. Ini untuk luas tau. Isi padu kita guna lain nanti. Kita guna mililiter, kita guna liter. Itu pun best juga. Tapi hari ni luas kita guna sentimeter persegi, meter persegi dan kilometer persegi. Okey. Sekarang ni cikgu tak teruskan. Kita akan sambung kepada tugasan kita, muka surat 53. Jom, semua buka buku ni, surat 53. Habis buat surat 53, kita akan sambung lagi. Cikgu, saya dah siap. Dah siap? Macam biasalah, mana yang dah siap tu tanda, kita buat sama-sama. Cikgu dah siap. Alright, siapa yang dah siap tu boleh tanda. Okey, siapa yang belum siap, sama-sama buka dengan cikgu, muka surat 53. Muka surat berapa? Muka surat 53. 53. Cikgu nak tanda guna apa? Guna pensel boleh, guna pen boleh. Pen merah pun boleh cikgu bagi. Okey? Jom. Kita boleh, semua pen boleh. Okey, jom. Kita akan pergi kepada tugasan pula. Mari kita tengok tugasan yang pertama. Cari 3 perkataan Okey, mana-mana yang dah siap tu boleh tanda ya. Alright, jom kita mulakan. Pertama sekali adalah cari 3 perkataan tersembunyi bagi melengkapkan unit. Ingat tak tadi ada 3 unit kan? Pertama sekali ialah apa? Sentimeter. Sentimeter. Cari sentimeter kat mana? Dah jumpa dah. Sini sentimeter. Nampak tak? Kita ada sentimeter dekat sini. Sesiapa yang belum buat lagi boleh buat. Sesiapa yang dah buat boleh tanda right macam ni. Cikgu ajar kamu tanda right. Tanda right macam ni. Macam tu. Guna pensel. Guna pensel boleh, guna pen boleh, tak kisah.
Apa dia? Cikgu pakai pensel boleh ke? Boleh. Tak kisah, tanda tu semua boleh. Okey, jom. Meter. Kita sambung. Seterusnya, Kena guna pensel warna ke? boleh. Pensel warna boleh, guna pensel boleh. Sesiapa yang tak siap boleh buat juga. Okey, jom. Sentimeter. Meter. Alright, kita seterusnya adalah lepas sentimeter, kita nak mencari unit yang kedua. Okey, semua tutup mic. Sekejap ya, cikgu tengok kamu ni. Tutup mic, kita nak sambung. Oh, ada orang nak masuk. Cikgu boleh pen. Boleh, tak kisah. Kamu nak tanda pakai apa pun boleh. Alright, jom kita sambung sekarang. Seterusnya, selepas sentimeter, kita nak cari meter pula. Tulis sentimeter kat atas dan kita jumpa meter dekat sini, okey? Bila jumpa meter dekat sini, kita tanda juga right macam ni. Akif, tutup mic, Akif. Okey, selepas itu, ingat tak? Kita tulislah dekat atas ni. Sentimeter dah ada. Meter pun dah ada. Lepas tu kita nak cari apa pula? Kilometer. Kilometer kat bawah sekali ni. Okey, bila kita dapat kilometer di sini, tulis dekat atas. Selepas itu apa pula soalan ni tanya? Tulis unit ukuran luas yang dikenal pasti dalam bentuk simbol. Kita dah belajar kan simbol tadi. Okey, kalau untuk sentimeter, simbol dia ialah cm2 kecil. Kena ada 2 ni kecil tau dekat atas. Tak boleh 2 tu besar. 2 tu kena kecil. Okey, yang kedua ialah meter. Meter persegi. M2 kecil. M2 kecil. Muka surat berapa? Muka surat 53. Selepas itu, bagi kilometer ialah km2 kecil. km2 kecil. Kena ada kecil tu. Sekarang ni kamu dah tahu dah. Kalau unit yang kita guna kat luas ni ada 3 sahaja. Untuk kamu punya tahap ni, sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi. Jadi cikgu ulang balik. Sesiapa yang dah siap boleh tanda macam ni. Guna pen biru boleh, pen hitam boleh, pensel warna boleh, pensel biasa boleh. Tak kisah, asalkan kamu tanda. Kalau salah, kamu bolehlah buat pembetulan. Dah siap? Okey, dah siap pun bagus. Alright. Yang mana yang dah siap bagus, yang belum siap boleh buat sekarang. Okey. Cikgu bagi kamu masa sekejap untuk tengok. Okey. Alright, good. Yes, good. Semua bagus. Okey. Kita sambung. Okey, dah siap. Alright. Lepas itu kita sambung balik kita punya kelas tadi. Sekarang ni kita sambung balik kelas kita tadi tu. Cuba teka unit luas yang sesuai. Pertama sekali kita ada daun. Daun ni kecil je. Maksudnya kita tak bolehlah guna kilometer persegi. Kita menggunakan sentimeter persegi. Lepas tu kita ada objek ataupun permukaan yang besar sikit lagi. Kita ada padang bola. Kita tak bolehlah guna sentimeter persegi. Kita menggunakan meter persegi. Selepas itu kita ada tasik. Tasik ni besar tau, luas. Jadi kita tak bolehlah guna sentimeter ataupun meter. Kita kena guna kilometer persegi. Jadi inilah kita punya unit-unit yang sesuai. Kita kena sesuaikan unit-unit ni. Ada yang kita guna sentimeter, ada yang kita guna meter, ada yang kita guna kilometer persegi. Okey. Selepas itu, apa beza dua objek ni? Objek yang pertama ni adalah, objek yang pertama ni cikgu nak tengok. Objek pertama ni ialah, nampak tak? Dia sekata sahaja. Maksudnya, dia tak adalah tidak sekata. Contohnya, dia berbentuk empat segi. Mana-mana objek yang berbentuk empat segi sama kan? Kita panggil dia sebagai objek yang sekata. Tapi kalau kita ada objek yang macam ni kan? Yang ada macam tajam-tajam ni, ini merupakan objek yang tidak sekata. Jadi, ada perbezaan dia ialah permukaan objek buku ialah sekata. Nampak tak? Buku ni empat segi lawa je. Tapi permukaan daun adalah tidak sekata. Kena ingat ni.
sekata dengan tidak sekata. Sebab cara kita nak kira luas dia pun berbeza. Okey. Sekarang ni, cikgu tak nak sambung yang ni sebab nanti hari Khamis cikgu akan sambung dengan kamu bahagian yang ni. Kita nak sambung buat buku aktiviti dulu. Okey, jom kita tengok sambung. Muka surat, okey, semua buka muka surat 54 pula. Buka muka surat 54. Okey. Macam biasa, kalau dah siap tak apa, tak payah bagi tahu cikgu dulu. Yang dah siap tu, tanda je, okey? Alright, jom. Semua buka muka surat 54. Muka surat 54, okey. Buka muka surat 54, buku aktiviti sains. Okey. Tengok dia kata apa? Lim, ni nama dia Lim. Orang ni nama dia Lim. Lim dia nak mengukur luas permukaan sekata. Jadi, Lim nak tahu kalau kita nak ukur luas, apakah kaedah yang sesuai? Kita dah belajar bahawa kalau kita nak ukur luas, ada dua kaedah. Apa kaedah tu? Kaedah pertama ialah menggunakan kertas petak 1 cm darab dengan 1 cm. Ini ialah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah menggunakan kertas graf. Okey, cikgu tunjuk kat kamu apa kaedah tu. Inilah dia yang cikgu nak ajar. Kalau kita nak ukur luas permukaan sekata, kita menggunakan kaedah ni, nampak ni. Petak 1 cm darab dengan 1 cm. Maksudnya kalau kita nak tahu luas meja ni, kita boleh guna petak ni sahaja. Kita potong petak tu, kita susun. Kita susun sampai penuh meja ni. Kita susun sampai penuh. Dapat 12 petak. Maksudnya meja ini ialah 12 cm persegi. 12 cm 2 kecil. Macam itulah kita nak kira luas permukaan yang sekata. Ingat ya, untuk luas permukaan sekata, kita guna petak 4 segi sama ni. Okey. Tapi, kalau kita nak ukur luas permukaan yang tidak sekata, kita menggunakan kertas graf. Cikgu ulang. Kita akan menggunakan kertas graf. Macam mana? Kita akan tekap dulu bentuk daun tu ataupun apa-apa yang kita nak ukur lah yang tidak sekata. Selepas tu, kita akan tandakan. Ada dua warna tanda. Satu merah, satu biru. Ini cikgu akan tunjukkan lah sekejap lagi. Okey, kita sambung kepada aktiviti kita. Jadi, Lim dia nak ukur permukaan luas yang sekata. Jadi, dia boleh menggunakan apa? Menggunakan kaedah petak 1 cm darab 1 cm. Jadi, tulislah dekat bawah ni. Kita boleh menggunakan kertas petak 1 cm darab 1 cm. Dan juga boleh juga kita guna kertas graf untuk mengukur luas permukaan yang sekata dan juga tidak sekata. Ingat tau, kertas petak ni selalunya kita guna untuk sekata. Kertas graf ni kita guna untuk tidak sekata. Okey. Ada yang nak cikgu tunggu sekejap tak? Ya? Okey, semua boleh Kalau boleh, cikgu nak teruskan kepada muka surat 55. Ada yang nak tanya soalan? Okey, tak ada. Alright. Alright, bagus. Terima kasih semua. Okey. Sekarang ni, cikgu tak... Alamak, cikgu lupa lah. Dah bocor rahsia cikgu. Sepatutnya, dekat muka surat 55 ni, nampak tak ada kosong? Sebenarnya ada kosong kan dekat sini. Cikgu lupa pula nak edit yang ni. Alamak. Sekejap, cikgu tunjuk balik kat kamu. Kejap ya. Bocor dah rahsia cikgu. Ni. Okey, muka surat 55 pula sekarang ni. Muka surat 55 kan kosong ni, nampak tak? Kosong je semua ni, betul tak? Sepatutnya dekat sini kamu kena gunting, kena potong petak-petak ni sebab kita nak mengukur luas permukaan sekata ni. Kita nak ukur luas permukaan sekata ni. Sepatutnya kamu potong dekat tepi ni dan kamu tampal satu persatu. Lepas tu kita kira lah berapa luas dia. Tengok cikgu dah buat. Cikgu dah potong kat tepi ni dan juga cikgu dah tampal dah. Jadi, nombor pertama kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Cikgu ulang balik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 petak 4 segi 1 cm darab 1 cm. Maksudnya dekat sini, luas dia berapa? Siapa boleh jawab? Semua boleh jawab. Buka mic. Luasnya 6 cm. 6 cm. 6 cm. Pandai. Okey, dah. Siapa dah jawab boleh tutup mic. Pandai semua. Jawapannya ialah 6 cm persegi. Ingat cikgu cakap, kalau kita nak jawab, kita tak tulis 6 cm persegi. Tak, kita tulis dia punya simbol. Simbol dia apa? 6 cm 2 kecil. Siapa yang betul ni, tanda right macam tu. Yang kedua pula, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jawapannya berapa? 16 cm. 16 cm. Okey, pandai semua. Jadi jawapannya ialah 16 cm 2 kecil. Tulis macam tu. Kena tulis macam tu. Lepas tu kita pergi pula nombor yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan dia berapa? 5 cm 2 kecil. Maksudnya 5 cm persegi. Alright. Okey. Yang nombor 4 ni berapa? Penat cikgu nak kira. Siapa tahu nombor 4 ni berapa semua? 30. Pandai. Jawapannya ialah 30 cm persegi. Siapa-siapa yang belum buat lagi, cubalah buat. Kamu gunting yang belah kanan ni, lepas tu kamu tampalkan dekat sini. Jadi, kamu nanti dapat jawapan dia. Okey, tengok bawah ni. Luas permukaan sekata, nampak tak? Luas permukaan sekata boleh diukur menggunakan kertas petak bersaiz apa? Siapa tahu? 1 cm. 1 cm darab. Pandai. Baguslah semua anak-anak murid cikgu. 1 cm darab dengan 1 cm. Macam ni lah kita nak ukur luas untuk luas yang sekata. Okey. Sekarang ni kita pergi ke muka surat terakhir. Nampak? Senang je kan? Sekejap je kita nak habis dah. Muka surat terakhir. Apa dia tulis itu? Tekap dan lakarkan tapak tangan kamu pada rajah di bawah. Cikgu pun letaklah tapak tangan cikgu dekat sini. Kamu ada buat tak tapak tangan kamu? Kamu letak tapak tangan kamu. Sekejap ya. Yang ni jawapan dia. Orang lain akan dapat jawapan lain tau. Cikgu nak tunjuk kat kamu macam nak buat. Ini kan kamu punya buku kan? Ini kamu punya buku. Apa kamu buat adalah kamu letak tangan kamu kat sini. Nampak tu Syazrina ada buat. Siapa yang ada buat boleh tunjuk kat kamera. Cikgu, kalau cikgu nampak, cikgu boleh tengok. Letak tangan kamu kat sini. Lepas dah letak tu. Sebut Zara ni. Cikgu tengok tu. Lawa semua. Setinda semua. Okey, semua ada. Letak tapak tangan dekat sini. Lepas tu kamu lukislah tapak tangan kamu. Lepas tu kita nak ukur. Zaim, Hafiz semua dah buat. Cikgu tak nampak lah semua orang. Siapa yang ada tunjuk tu, kalau cikgu tak nampak, minta maaf ya. Okey, sekarang ni buka muka surat 56. Kita sambung. Lepas kamu dah okey. Kan kita nak ukur tapak tangan kan sekarang ni. Kita nak mengukur tapak tangan kita. Luas tapak tangan kita. Luas tapak tangan kita adalah sebuah perkara yang tidak sekata. Nampak tak? Mana ada tapak tangan kita bentuk kotak, betul tak? Jadi kita panggil tapak tangan kita ialah luas yang tak sekata. Jadi kita menggunakan cara kertas graf. Cara kertas graf macam mana? Pertama sekali kita tekap dulu tapak tangan kita. Nampak tak? Cikgu dah tekap tapak tangan cikgu. Selepas itu, kena ada dua warna. Siapa tu? Amsyah, tolong tutup mic. Okey. Sekejap ya. Terima kasih. Okey, yang pertama, kita kena ada dua color. Kena ada color warna merah dan juga color warna biru. Ya, saya.
Cikgu boleh guna pensel. Boleh, pensel boleh, tak kisah. Yang penting kamu dapat bezakan dua perkara tu. Sebab yang pertama kita nak tandakan pada petak yang penuh. Pada kotak yang penuh. Yang kedua kita nak tandakan pada kotak yang separuh dan juga kotak yang lebih daripada separuh. Tengok cikgu buat. Cikgu dah tekap tangan cikgu ni, nampak tak? Cikgu dah tekap tangan cikgu. Lepas tu, nampak tak? Ini kan kotak-kotak penuh ni kan? Kotak penuh cikgu guna warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 kotak yang penuh. Ada 27 kotak yang penuh. Tengok kotak-kotak lain nampak tak ni? Kotak ni ada gangguan. Kotak ni pun tak penuh. Cikgu hanya tanda pada kotak yang penuh. Cikgu zoom sikit untuk kamu. Nampak tak? Kotak yang ni tak penuh tau, ada gangguan. Kotak ni pun tak penuh, ada gangguan. Cikgu hanya tandakan pada kotak yang penuh sahaja. Ada 27 kotak. Okey, selepas itu, cikgu guna color warna biru pula. Cikgu guna color warna biru untuk tandakan kotak yang tak penuh ni. Tapi kena separuh ataupun lebih. Contohnya macam ni je. Kalau kotak ni cikgu tak bolehlah tanda warna biru. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Kotak ni tak boleh tanda warna biru sebab dia tak sampai separuh pun. Kalau kotak macam ni boleh tanda warna biru sebab dia dah sampai lebih daripada separuh. Jadi jom kita tanda. Jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 kotak warna biru. Maksudnya sekarang ni ada 27 kotak warna oranye dan juga ada 25 kotak warna biru. Jadi apa kalau cikgu nak tahu cikgu punya tangan punya luas, kita tambahkan dia. Ini matematik, kamu semua hebat juga kan? Tambahkan dia. 7 campur 5 berapa? 12. 2 kat sini, 1 kat atas. 1 campur 2, 3. 3 campur 2, 5. 52. Jadi cikgu punya tangan ada 52 cm. Tapi kalau tangan kamu ada 30 cm je ke, ada lebih kecil, tak apa tau. Sebab ini tak semestinya jawapan dia 52. Ikut kepada tangan kamu. Kalau tangan kamu besar, nilai dia besar lah. Kalau tangan kamu kecil, nilai dia kecil. Macam ni lah kita nak ukur permukaan yang tidak sekata menggunakan cara kertas graf. Okey, tadi Satinder ada tanya cikgu kan, macam mana kalau saya tidak menggunakan warna yang berbeza, betul tak? Okey, cikgu tunjukkan cara kalau kita nak kira dekat kertas graf tapi kita tak gunakan warna berbeza macam mana. Cara dia senang saja. Kamu menggunakan simbol. Maksudnya macam ni je. Kamu buat X untuk kotak yang penuh. Kamu pangkah untuk kotak yang penuh. Untuk kotak yang tak penuh, kamu bulatkan. Ni bulat, ni bulat, ni bulat. Jadi nanti kamu kira sajalah. Kotak yang penuh campur dengan kotak yang tak penuh. Jadi kamu akan dapat anggaran luas dia berapa. Inilah cara untuk mengira luas permukaan yang tidak sekata. Okey. Cikgu nak sesiapa yang nampak tu, cikgu nampak semua tengah ukur tangan dia, tengah tekap tangan dia tu bagus. Okey. Jadi apa yang cikgu nak adalah kamu semua siapkan muka surat 53 sampai 56 ni, sesiapa yang belum siap. Yang dah siap tu bagus. Yang belum siap tu lagi-lagi muka surat 56 ni kan. Cikgu nak tengok tapak tangan kamu semua. Nanti cikgu nak buat video. Cikgu nak tengok kamu dapat ukur dengan luas ke tak. Macam ni lah. Nanti cikgu nak kamu lepas dah ukur kan, kamu dah tick ke, kamu dah kira semua, dah tulis kat bawah ni, ambil gambar lawa-lawa, hantar kat cikgu.
cikgu nak simpan untuk cikgu punya lah. Nak buat video ke untuk kamu nanti. Okay. Alright. Itulah apa yang kita belajar pada hari ini, permukaan luas dan permukaan pengukuran luas bagi permukaan sekata dan tidak sekata. Untuk hari Khamis ni, cikgu akan ulang lagi tau. Cikgu akan ulang slide yang ni. Cikgu akan terangkan habis-habis dan juga kita akan buat aktiviti sama-sama. Aktiviti apa? Cikgu kalau boleh, cikgu nak minta kamu semua ada tak kertas graf macam ni kat rumah? Macam ni. Kertas graf ni. Nampak tak? Ada cikgu. Ada. Kalau siapa yang ada, Cikgu ada. tak ada Alah, siannya. Okey. Kalau macam ni. Kalau sesiapa yang ada, cikgu nak kamu bawa tau, sebab nanti cikgu nak suruh kamu kita nak buat aktiviti. Jadi kamu boleh bawa kertas graf ni. Satu ni 10 sen je kot kalau dekat kedai buku. Kalau tak ada, kamu boleh buat sendiri juga. Macam mana nak buat sendiri ni? Ini 1 cm darab dengan 1 cm. Kamu tanda 1 cm, lepas tu kamu buat garisan-garisan macam tu. Sebab cikgu nak tengok kamu buat dia macam ni. Nampak tak? Kalau tak ada kertas graf, kamu lukis balik je yang kotak-kotak ni. Boleh guna balik dah. Kamu lukis balik je kotak-kotak ni. Kita boleh guna balik. Okey? Nanti cikgu bagi tahulah apa yang cikgu nak dekat dalam WhatsApp nanti. Okey, pukul berapa dah? Pukul 1 dah. Okey, kita akan jumpa pada hari Khamis ini. Tajuk yang sama iaitu pengukuran luas. Okey. Kita akan belajar juga pasal pengukuran luas ni. Kita akan belajar dalam lagi. Kita akan buat aktiviti sama-sama lah. Okey. Itu saja daripada cikgu. Kalau kamu ada soalan kan, cikgu tak leave meeting ni. Jadi kamu boleh tanya cikgu soalan selepas semua cikgu dah habiskan kelas ni lah. Ada yang tak faham ke apa sebenarnya luas ni cikgu? Mana-mana yang tak faham ke, boleh tunggu. Semua orang dah left, kita boleh bincang. Okey? Terima kasih semua. Jumpa pada hari Khamis ni, okey? Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Salam, bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye. 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 Bye, cikgu. Bye-bye. Baru nampak Nuriman Masyarah. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Bye-bye. Okey, siapa-siapa yang ada soalan, boleh tunggu. Boleh tanya cikgu. Bye-bye. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada. Siapa tu? Brian Lee. Tak ada. Alright. Kalau tak ada, boleh left meeting. Okay. Akif ada soalan, Akif? Oh, tak ada. Okay, beres, Akif. Dia siapa ni? Iza. Iza tak left. Adik kacau ke, Iza? Alright. Siapa ada soalan, boleh stay meeting. Siapa ni? Nur Asfarisha. Ada soalan ke? Muhammad Umair. Siapa ni? Muhammad Umair. Ada soalan ke? Iza ada soalan? Okay. Alright, thank you semua. Hilman. Hilman masuk balik, ada soalan ke? Okay, tak ada. Siapa ni? Nur Asfarisha. Nur Asfarisha.